Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 September 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Pihak pendakwaan telah memfahamkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan dan melepaskan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ia berkaitan dengan 40 pertuduhan menerima rasuah membabitkan sistem visa luar negara VLN. Notis untuk membawa kes itu ke peringkat Mahkamah Rayuan difailkan hari ini menurut laporan DH. Peguam Negara Idrus Harun mengesahkan perkara itu. Pada Jumaat lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa memutuskan pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie. Dalam penghakimannya, Muhammad Yazid berkata, 3 saksi utama kes itu tidak boleh dipercayai. Ahmad Zahid didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta $, daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu. Pada masa ini, Zahid turut berdepan satu lagi perbicaraan atas pertuduhan pecah amanah jenayah, rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan Yayasan Al-Kabudi. Perbicaraan itu kini di peringkat pembelaan. Cubaan pembunuhan karakter yang diguna pakai musuh politik Barisan Nasional untuk menghapuskan Najib Razak tidak akan berhasil. Menurut Ahmad Zahid Hamidi, pemenjaraan Najib tidak sesekali menamatkan aura bosku dan PN terus marah. Dalam satu hantaran di Facebook hari ini, Zahid berkata, musuh BN meraihkan Najib dipenjarakan sebelum pilihan raya umum ke-15, tetapi kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Katanya jasa bosku tersemat dalam hati masyarakat sekaligus melonjakkan keyakinan rakyat memberi kemenangan besar kepada BN pada PRU akan datang. Sebab itu katanya musuh BN masih meneruskan misi pembunuhan karakter bosku walaupun Najib kini berada dalam tahanan. Pembunuhan karakter yang menjadi senjata politik musuh BN bertujuan membunuh nama baik seteru politik mereka. Kata Zahid, beliau percaya dan yakin niat jahat lawan BN itu tidak akan berhasil kerana mereka terlepas pandang perkara pokok tentang bosku. Justeru katanya adalah mustahil untuk lawan BN melenyapkan aura bosku yang sebenarnya merupakan rakyat Malaysia. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Menteri Kanan Pertahanan Hishamuddin Hussein menyangkal label Menteri Gagal yang diberikan oleh pengerusi DAP Lee Kuan Yew kepadanya. Hishamuddin berkata kenyataan sedemikian merupakan lumrah dalam dunia politik. Kerana dalam politik, bila orang keluarkan kenyataan macam itu, maknanya dia bimbang apa yang kita dah lakukan. Orang yang tak indahkan kita, maknanya kita tak buat kerja. Dan saya nak beritahu kepada Kuan Yew, cakaplah lebih. Kerana saya tahu sampai kiamat pun dia tak akan kata bahawa saya menteri yang dah berjaya. Hishamuddin menjawab soalan pemberita semasa lawatan kerja ke Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan di Wangsa Maju bersama Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin. Sebelum ini, Lim yang juga ahli Parlimen Bagan berkata, Hishamuddin mendahului senarai 10 menteri yang gagal berikutan skandal kapal tempur pesisir LCS. Ini kata Lim lagi, kerana Kementerian Pertahanan telah menyelia pembelian kapal tempur LCS bernilai RM9 bilion. Abdul Hadi Awang berhujah, PAS sudah pasti boleh menguasai keseluruhan Malaysia jika benar parti itu menerima dana bernilai RM90 juta. Pada masa sama, Presiden PAS itu juga menganggap UMNO sebagai sangat bodoh jika menyerahkan dana sebanyak itu. Menegaskan penafian panjang lebarnya di Facebook, Presiden PAS itu berkata, partinya memang tidak ada menerima dana sebanyak itu daripada UMNO. Menurutnya, ramai orang kaya tidak bersedia untuk menyumbang kepada PAS kerana mereka tidak percaya parti itu boleh menang sehingga berjaya memerintah kerajaan pusat. Abdul Hadi berpandangan, dengan dana yang sebanyak itu, PAS bukan saja mampu menghadapi Pakatan Harapan, malah mengalahkan UMNO yang sebelum ini menguasai seluruh negara. Pada 6 Ogos 2016, portal Sarawak Report mendakwa
PAS menerima dana RM90 juta sebagai usaha menarik sokongan parti itu bagi menyokong UMNO dan PN menghadapi PRU. Baru-baru ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Delima, Sherlina Rashid, melaporkan dakwaan rasuah Hadi kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pulau Pinang. Manakala Aden Air Keruh Kek Ciyi turut membuat laporan yang sama di SPRM Melaka. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya dari PAS, Abdul Hadi Awang, malam semalam. Ini susulan perconggahan pendapat yang ketara di antara kedua-dua parti berhubung ucapan Muhyiddin pada Sabtu lalu. Menurut catatan Muhyiddin di Facebooknya pagi tadi, pertemuan itu berlangsung di rumahnya malam tadi. Perjumpaan itu berlangsung selang beberapa jam selepas Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mengeluarkan kenyataan. Kenyataan itu adalah bagi menyatakan bahawa PAS tidak boleh menerima pendirian mana-mana pihak yang melabelkan pertubuhan Melayu dan Islam lain sebagai musuh utama mereka. Muhyiddin pada Sabtu lalu menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak apabila mengumumkan bahawa Barisan Nasional adalah musuh utama Perikatan Nasional pada Pilihan Raya Umum ke-15. Menurut Taqiyuddin, kenyataan seumpama itu dilihat tidak wajar dan janggal kerana pihak yang dilabelkan sebagai musuh utama tersebut adalah rakan muafakat dalam kerajaan. Baik, berita seterusnya. Kutipan dana yang bertujuan membantu Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Muhammad Yunus dilaporkan telah mencecah RM300,000. Kutipan dana itu dilancarkan bagi membantu Jamal membayar ganti rugi selepas dia kalah dalam saman fitnah di mahkamah. Ia dilancarkan oleh sebuah kumpulan bernama Gabungan Solidariti Anak Selangor GSAS kemarin. Ketua GSAS Faizal Zakaria berkata, kumpulan itu telah mengumpul RM200,000 pada hari pelancaran dan memberitahu melemail bahawa jumlah itu adalah sekitar RM300,000 setakat pagi semalam. Gabungan itu sebelum ini berkata mereka menyasarkan kutipan dana kira-kira RM600,000. Jamal telah diperintahkan membayar ganti rugi RM300,000 dan kos guaman RM50,000 kepada Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok selepas kalah dalam kes saman fitnah pada Julai. Kok telah menyaman Jamal berhubung ucapannya pada 2017 yang menuduh Ahli Parlimen DAP itu menyalahgunakan dana Yayasan Warisan Anak Selangor YAWAS. Jamal telah gagal membayar ganti rugi itu yang mendorongnya untuk memfalkan notif muflis 2 minggu lalu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syaham Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.